Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 25 hari bulan 1 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Tahrim, surah yang ke-66, akhir juzuk yang ke-28. Mana kita akan tamatkan surah At-Tahrim bermula daripada ayat 10, 11 dan 12. Allah Ta'ala buat bandingan dua kategori wanita. Wanita yang beriman dan wanita yang tidak beriman, yang ada pasangan, ada suami. Wanita yang tak beriman, yang kafir, dua orang isteri kepada Nabi Nuh dengan Lut. Kemudian mari pula wanita yang beriman, isteri kepada Fir'aun, dan seorang lagi wanita tanpa suami. Maknanya ada tiga kategori wanita dalam ayat ini. Wanita yang bersuami tapi dia kafir, suaminya beriman. Wanita yang ada suami, dia beriman, suami kafir. Dan seorang lagi wanita tanpa suami. Ada tiga kategori. InsyaAllah ini perbincangan kita. Jadi para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat. Tengok bagi ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1264. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Tengok pada ayat 10. Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah mengemukakan satu misal perbandingan. Dia panggil misal perbandingan. Apa yang Allah kemukakan kepada kita di sini, para jemaah sekalian? Tengok nota di bawah, dia kata, dalam ayat ini
Dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan misal, perbandingan yang menggambarkan keadaan orang-orang kafir dan sebaliknya keadaan orang yang beriman. Jadi dua contohlah yang dibuat di sini. Para jemaah sekalian, ia menyatakan, tengok, Allah mengemukakan, tengok ayat, balik ayat atas balik. Allah Subhanahu wa taala mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Kalau mu tak beriman, walaupun dia kawan rapat dengan kita, member rapat dengan kita, tak jadi. Iaitu hal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Imra'at Nuh wa imra'at Lut. Pada jemaah sekalian, kita tengok kepada munasabah sikit, munasabatul ayah. Lamma kana amrul isti'sal, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas bahawa satu kata putus. Orang yang beriman lepas di akhirat dan yang kafir binasa. Maka di awal surah At-Tahrim, Allah cerita tentang teguran Allah kepada isteri-isteri Nabi. Kemudian dia tegur supaya semua orang beradab dengan Allah, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tutup ayat ini dengan wanita juga. Jadi surah At-Tahrim lebih kepada surah An-Nisa, surah wanita, yang dalam bentuk kekeluargaan. Beza dengan surah An-Nisa panjang tu. Hak ni An-Nisa dari sudut family. Kita kena jaga anak beranak kita, jangan sedap hati. Kata orang jangan sedap hati. Maka Allah Subhanahu wa taala buat bandingan dua orang isteri Nabi. Dua orang isteri Nabi kanata tahta abdaini min ibadina. Allahu Akbar. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang saleh dari hamba-hamba kami, yang sewajibnya, sewajarnya mereka berdua taati. Kalau awak nak jadi isteri yang baik, awak taatlah kepada suami. Ni tidak, dia isteri Nabi tapi jadi tali baru ke puak kafir. Berat kita ni. Fakhanatahuma, dalam pada itu mereka berlaku khianat pada suami masing-masing. Di sini kata di para ulama, isteri Nuh, isteri Nabi Lut, zaujataini li'abdaini salihaini. Suami mereka berdua Nabi, Rasul. Fakhanatahuma, tapi dia menjadi tali baru. Walam yu'mina birisalatihima, dia tidak beriman dengan risalah kerasulan dua suami mereka, dan tidak mengikut ajaran agama yang dibawa oleh suami. Kita mengatakan inilah di antara satu benda yang sangat pelik dalam hidup kita ni. Apabila kita berdakwah, ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada Al-Quran, ajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang dalam rumah kita menentang kita secara senyap-senyap. Ini berat. Kita duk ajar hak sunnah, demo duk ajar hak lain pula. Sudah. Baik, kata di ulama tadabbur kata, qala al-Wahidi, ya al-Syekh al-Wahidi rahimahullah kata, khawwafa Aisyah wa Hafsah. Ayat ini nak memberi amaran kepada Aisyah dan Hafsah. Mu dua ni isteri Nabi,
Kalau kamu tidak taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi duk buat benda-benda yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam dalam isu minum madu jadi maghafir, ataupun isu Maryah Qibtiyah yang telah kita bincangkan di awal dulu, masih lagi kamu nak buat kerana pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu tengok dua isteri Nabi yang dulu binasa dengan sebab derhaka kepada ajaran yang dibawa oleh suami dia. Jadi kamu berdua hati-hati. Itu kata Al-Wahidi, ayat ini khawafa Aisyah wa Hafsah. Satu. Isu yang kedua, khanatahuma. Dua isteri Nabi Nuh dengan Nabi Lut mengkhianati. Apa maksud khianat di sini? Tanda betul-betul. Dia kata khanatahuma fid din. Mereka berdua menjadi pengkhianat dalam agama. Dalam agama. Bukan dua ni khianat dalam kehidupan. Tidak kata dua isteri Nabi ni pergi zina dengan orang ke, pergi buat benda fahisyah. Tak. Khianat dari sudut akidah, dari sudut agama, dari sudut tauhid, itu khianat. Sebab sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa imam-imam salaf mengatakan, ma baghatim ra'atu nabiyyin qat. Tidak ada mana-mana isteri Nabi yang menjadi penjahat. Dia isteri Nabi pergi berzina dengan orang lain, tidak berlaku. Cuma yang ada khianat dari sudut akidah, khianat dari sudut perjuangan, itu ada. Tapi kalau nak kata dia curang dari sudut peribadi, dari sudut akhlak, tidak berlaku. Sebab apa? Sebab Nabi Allah SWT tidak akan benarkan wanita-wanita ini menjadi isteri Nabi kalau mereka curang, buat benda lain, supaya tidak bercampur keturunan Nabi itu dengan keturunan anak zina, tidak ada. Jadi kita kena jelas itu, khanatahuma ay fid din. Mereka berdua khianat itu dalam sudut agama, bukan dari sudut kehidupan. Nah, jelas itu maksud khanatahuma, khianat dia situ. Baik. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua-dua suami mereka yang berpangkat Nabi itu tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Tak boleh buat apalah. Jadi Nabi Nuh walaupun dia Nabi, Nabi Lut walaupun mereka dia tu Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'ahuma li kufrihima, dua-duanya tidak mendapat manfaat daripada kedudukan Nabi. Walaupun mereka itu isteri Nabi, tapi tidak dapat manfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan hati-hati kita hari ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Abasa. Surah Abasa ayat 34 hingga 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari akhirat esok, yafirrul mar'u, seorang itu lari daripada adik-beradik dia, lari daripada ibu bapa dia, lari daripada isteri, suami, anak-anak, lari betul dah habis. Bagi setiap orang nak menyelamatkan diri dia, ya. Jadi akhirat tak ada faedah. Dalam hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, ketika turun ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah amaran peringatan pada keluargamu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Turun ayat ni, Nabi naik atas Bukit Safa. Nabi panggil, ya ma'syara Quraisy. Dia panggil anak beranak dia, hei puak-puak Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, belilah jiwa kamu daripada Allah. Maknanya masuk Islam, mari ikut aku.
La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak boleh buat apa nak bantu kamu kalau sekiranya kamu tak beriman. Ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Panggil pula Ali Muttalib. Ya Bani Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Abbas, saudara dia. Abbas, mari masuk Islam. Aku tidak boleh nak buat apa nak selamatkan kamu daripada azab Allah kalau kamu tak beriman. Ya Safiyah, ammata Rasulillah. Panggil mak saudara dia pula. Ya Fatimah, panggil anak perempuan dia. Ya Fatimah tu binta Rasulillah, salini bimasyid. Mu mintalah Fatimah mu nak apa? Harta-harta ada ni aku bagi. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tak boleh nak buat apa nak tolong kamu kalau kamu tidak beriman. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kita sekarang ni kak banyaklah orang mari. Tak apa dah, boleh ambil gambar dengan ustaz okey dah tu. Boleh selfie dengan ustaz okey dah, ngaji dah. Ini masalah kita. Sebab itulah kita para pendakwah kena belajar ilmu daripada ayat ini, bahawa keluarga yang terdekat belum pasti bersama kita. Belum pasti. Ada yang menentang kita. Kita duk ajar ni mari belajar sunnah. Duk ajar hak Nabi kita ajar. Anak-beranak kita, adik-beradik kita, anak saudara kita, dia duduk kubai hak lain. Duk ajar hak Nabi tak ajar. Atas dasar apa? Atas dasar inilah yang kita belajar. Tunggulah di akhirat esok. Atas dunia ni masing-masing boleh berkah lengan. Kita kayu ukur kita, pembaris kita, skill kitanya, apa yang kita buat tu ikut hak Nabi ke tidak? Itulah. Kalau setakat nak kata ini orang ramai buat, ini orang semua orang buat, orang-orang semuanya tak ada autoriti. La ughni ankum minallahi syai'a. Tak ada siapa yang boleh lepas daripada azab Allah sekiranya kita tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Tengok. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dan sebaliknya dikatakan pada mereka berdua, pada hari pembalasan masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke situ, wal-iyazubillah. Jadi Nabi tengok ya, tak tahu apa. Bini dia masuk neraka, na'udzubillah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia ditanya tentang Abu Talib, pak saudara dia, apa yang kau boleh bantu dia ya Muhammad? Abu Talib sayang kamu. Kata di Abbas, Nabi kata, aku boleh tolong dianya, kurangkan sikit azab, iaitulah dia duduk di dah finnar, duduk di masuk dalam neraka, orang yang tapak kaki dia ya, sampai buku lali. Kalau tidak dia tenggelam dalam neraka. Itu pun tak boleh buat apa dah. Tak lepas maknanya. Nak lepas tak lepas. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat 11. Ini kategori yang beriman pula. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya. Jadi tengok di munasabah ayat ini, lamma atamma masalan an-nizarah, Allah Ta'ala dah sebut kepada kita bahawa orang yang taat tidak memberi mudarat kepada dia kalau orang lain, anak-anak dia kafir. Tapi kalau dia istiqamah, walaupun orang itu lebih hampir dengan kita sekalipun, tak jadi. Maknanya kalau orang itu kafir, kita beriman. Kita beriman, anak-anak kita maksiat, tak memberi mudarat. Tapi syarat kita kena jalan tugas lah. Jangan pula awak tengok saja. Itu dia panggil dari sudut amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada. Kena ada. Maka di sini Allah Ta'ala buat lagi satu bandingan yang menarik, iaitulah bandingan orang beriman di bawah puak kafir. Tengok ni. Perempuan yang beriman, walaupun dia duduk dalam rumah orang kafir, tapi sekiranya kafir tidak menjejaskan iman dia, tauhid dia, tidak jadi masalah. Tuan-tuan kena ingat, bila ni? Zaman dulu.
Mari zaman kita hari ni tak boleh lagi orang beriman, wanita muslimah kahwin dengan kafir, lah. Tak boleh. Muslimin boleh tak kahwin dengan kafir? Allah Ta'ala sebut wal muhsanat. Orang Islam boleh kahwin dengan ahlul kitab. Kalau ada kitab betul-betul lah. Tapi ada ke ahli kitab yang tulis zaman kita hari ni? Ini dipertikaikan. Nak nikah siapa? Nikah Yahudi, nikah Kristian. Kitab mana dia pakai? Kitab mentuhankan Isa? La. Baiklah. Yang pentingnya, ada orang panik. Dia kata, macam mana Ustaz? Kenapa isteri Fir'aun duduk dengan dia? Dia akan beriman. Kita kata itu syariat dulu. Syariat dulu. Zaman kita ini jangan buat. Ni ada ni. Kalau kita pergi di pendalaman orang asli ke apa, dia bini Islam, lelaki kafir. Tak apalah Ustaz, nanti dia masuk Islam lah tu, bila saya tahu. Jadi itu tidak boleh. Mana peringkat awal dulu boleh. Sekarang ni tak boleh. Jangan duduk nak kata tak apa. Tu Asiyah tu duduk dengan Firaun tu. La. Baik. Nama apa Imra'atu Fir'aun? Tulis pelajar. Kata di Syekh Sam'ani, nama dia Asiyah. Asiyatu bintu Muzahim. Isteri Fir'aun nama dia Asiyah binti Muzahim. Wa kanat amanat billahi wa bi Musa alaihissalam sirran. Peringkat awal Asiyah ni, dia masuk Islam senyap-senyap. Daripada awal lagi dia, waktu dia jaga Musa lagi, dia tahu dah Musa ni akan jadi Nabi. Dia ni akan jatuhkan Fir'aun. Tapi dia beriman, dia jaga, dia bela sampai besar. Setiap kali Fir'aun ambil tindakan kata Musa, dia bela. Secara, orang panggil secara tak nampak. Maka, dia pun, bila dia zahirkan Islam dia diazab. Maka dia berdoa, tengok doa ni. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Iaitu hal isteri Fir'aun, nama dia Asiyah binti Muzahim. Ketika dia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di simu dalam syurga. Dia tak mahu dah rumah atas dunia yang tak ada faedah. Dia akan mati tak lama dah. Ada riwayat daripada Salman Al-Farisi. Tanda. An Salman Al-Farisi radhiyallahu qala, kanat imra'atu Fir'aun tu'azzabu bisyamsi. Allahu Akbar. Isteri Fir'aun ni dijemur panas. Masa jenis Fir'aun, dia ambil apa ni, Asiyah ni, letak tengah panas, ikat kaki tu, duduk tengah matahari. Faizan sarafu, bila dia Fir'aun masuk rumah dia panas dah, azallat hal malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat mari tu dengan sayap, tak panas. Wa kanat tara baitaha fil jannah. Ketika itu Asiyah ni tengok rumah dia dalam syurga, hak dia minta dengan Allah Taala. Dia pas senyum. Dalam riwayat ni akhrajahul Hakim wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin. Dia kata riwayat Salman ni sahih. Ada riwayat lain, bukan riwayat ni. Katanya waktu Fir'aun nak bunuh dia, nak hempap dia dengan batu, patutnya menggigil lah, kan? Orang nak pukul dengan batu dah ni, nak jatuh hukuman mati dah. Sebab dia dapat kesan Asiyah ni beriman dengan Allah, ikut Nabi Musa. Panik juga dia pun. Dia mengaku jadi Tuhan, dia gitu, tiba-tiba Allah cabar dia. Allah malukan muka Fir'aun. Isterimu sendiri beriman, mu tak tahu. Mengaku jadi Tuhan, buat malu muka macam ni. Jadi bila dikatanya, dia nak waktu nak hempak tu, waktu itulah Allah Ta'ala buka kepada Asiyah ni, rumah dia dalam syurga. Dia pun senyum tengok. Fir'aun kata, gila ni. Orang nak bunuh dia, dia sengih juga. Dia tak nampak dah Fir'aun. Yang dia nampaknya, baitun fil jannah. Dia nampak rumah dia dalam syurga.
Begitulah orang-orang ahli-ahli perjuangan Islam ni, mereka tak nampak yang kecil depan, dia nampak nikmat yang Allah sediakan. Sebab itulah para pejuang, dia tak takut mati, dia nak mati. Kita hok duk sibuk takut mati ni sebab apa? Sebab kita tidak merasai kemanisan iman dan kita tidak nampak nikmat yang Allah Ta'ala sediakan dengan mata kita, dengan mata hati kita belum nampak. Orang hok nampak, dia tak akan takut dengan mati. Dia nak mati cepat-cepat. Tengok apa lagi doa Asyah. Wa najjini min Fir'aun wa amalih. Dan selamatkan aku daripada Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan ganas itu. Tak ada apalah. Kalau Tuhan mati dia tak ada apa dah lah. Tak sakit dah. Wa najjini minal qaumil zalimin. Serta selamatkan aku dari kaum yang zalim. Wa khallisni min qaumil musyrikin, daripada semua puak-puak kafir. Alhamdulillah. Jadi doa Asyah, maknanya kata ulama, sekiranya orang ni diuji sebegitu rupa, diuji dahsyat sangat dalam agama dia, boleh dia baca doa ni. Qala rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Maknanya kalau Asyah daripada Fir'aun, kalau orang kita ni, orang zaman kita ni, siapa dia penguasa zalim yang khianat ke dia tu? Dia tukarlah, dan selamatkan aku daripada si penguasa zalim yang jahat ni. Wa najini minal qaumiz zalimin. Kita minta selamat daripada puak yang zalim, yang kafir, yang zalim. Tamat, itu yang kedua. Sekarang ni kita masuk kepada kategori yang ketiga, wanita tak ada suami. Hak dulu dua tu ada suami. Suami beriman, bini kafir. Hak ni bini beriman, Fir'aun kafir. Ia ni tak ada suami. Ni untuk isteri, untuk wanita yang tak bersuami, sama ada pernah ada suami ataupun langsung tak bersuami. Ikon dia, qudwah dia siapa dia? Maryam. Tengok ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan juga satu misal perbandingan lagi, iaitulah Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, seorang perempuan yang telah memelihara kehormatan dan kesuciannya dari disentuh oleh laki-laki. Dia ni mulia, tak pernah berlaku pertubuhan, tak ada perzinaan. Dia adalah semata-mata Allah nak tunjuk kuasa dia. Boleh je wanita ni mengandung dengan izin Allah Azza wa Jalla tanpa disentuh oleh laki-laki. Fanafakhna fihi min ruhina. Tetapi oleh sebab kami telah takdirkan dia mendapat anak, maka kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya dari roh ciptaan kami. Jibril mari, dia tiup roh Isa tu ke dalam rahim mak dia. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Ia mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya serta wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin. Dan ia menjadi dari golongan orang-orang yang tetap taat. Jadi Maryam ni jadilah dia orang taat. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, ay wa amanat Maryam. Maryam beriman dengan kalimat, beriman dengan kitab Taurah. Masa tu Injil belum ada lagi, belum tak. Injil turun pada anak dia Nabi Isa. Jadi ada kata kalimatillah tu, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Ada kata wasaddaqat bi kalimatillah, beriman, percaya kepada Nabi Isa anak dia, dan juga percaya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mana dia orang beriman. Jadi para jemaah sekalian, itulah contoh wanita yang tidak kahwin tapi mempunyai kelebihan yang besar. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakmul minan nisa illa Maryam wa Asyah. Maknanya
tidak sempurna keimanan wanita itu kecuali Maryam dengan Asia. Dua-dua ni Allah sebut dalam Quran. Hadis ini dalam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Hadis yang ke seterusnya, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Afdalu nisa'i ahli jannah. Wanita ahli surga yang paling afdal Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, isteri Nabi. Itu orang nombor satu. Wa Fatimah bintu Muhammad. Fatimah anak dia. Wa Asiyah bintu Muzahim, isteri Fir'aun. Wa Maryam ibnatu Imran, mak Nabi Isa. Hadis ini akhrajahu An-Nasa'i wa Ahmad wal lafzu lahu. Satu lagi hadis kisah tangisan Fatimah. Ingat tak? Satu hari ketika pembukaan kota Mekah, tahun pembukaan kota Mekah, Nabi panggil Fatimah. Fatimah, ta'ali. Dia mari, dia bisik dengan Nabi. Pak Bakat menangis Fatimah. Sudah. Aisyah duduk tengok. Kenapa ni? Ummu Salamah kata, kenapa menangis Fatimah tu? Nak tanya tak boleh. Kemudian Nabi bercakap dia pula. Cakap. Fadhahikat, ketawa. Pelik dua beranak ni. Kali menangis, kali ketawa. Bila dia tanya, isteri lain hak tanya, isteri Nabi tanya, Fatimah, apa yang cakap dengan Rasulullah? Dia tak boleh. Rahsia Nabi aku takkan buka. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi wafat, mari pula mak tiri dia, ada kata Aisyah mari tanya, Fatimah, Nabi dah wafat, takkanlah tak boleh cerita lagi pada kami apa sebabmu menangis, apa sebab kamu ketawa. Oh, peristiwa tu nak tahu lagi. Dia kata, waktu aku menangis sebab Nabi beritahu sallallahu alaihi wasallam maklumkan Fatimah, ayahnya tak lama lagi akan wafat. Aku menangis. Lepas tu dia kata, ya Fatimah, tak lama lagi akan ikut Nabi. Mana dia akan mati juga. Dan annaki sayyidatu ahlil jannah. Mu ni menjadi ketua wanita dalam syurga kecuali Maryam. Maryam lebih tinggi derajat pada kamu. Fadhahiktu, aku pun ketawa sebab aku akan ikut ayahnya tak lama, maknanya akan mati juga. Jumpa balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, dan Nabi kata aku ni ketua wanita dalam syurga kecuali Maryam. Maryam ketua lagi. Hadis ini akhraju Tirmizi wal lafzu lahu wan Nasa'i wa sahhahu jam'un minal muhaqqiqin. Kita mengatakan itulah cerita-cerita yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita. Akhir ayat Tuhan kata, wa kanat minal qanitin, dan ia menjadi dari golongan orang yang tetap taat. Siapa dia? Maryam, orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak goyah dia walaupun apa yang terjadi. Tamatlah tuan-tuan dan puan-puan ayat kita hari ini. Mari kita pergi kepada al-fawaid, mencari 5 faedah yang ringkas-ringkasnya insya-Allah. Faedah yang pertama, daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Allah Taala buat bandingan kepada puak kafir, wanita kafir. Jadi ulama tadabbur kata dalam ayat-ayat yang kita baca ni, 3 ayat semua sekali dah, Allah kata wanita itu ada 3 kategori. Al-mar'atul kafirah, wanita kafir duduk di bawah jagaan orang beriman, tak memberi faedah apa-apa. Kafir-kafir lah, walaupun suami dia Nabi. Yang kedua, wanita yang salihah, mukminah, duduk di bawah kafir. Ini juga tak memberi kesan apa-apa sebab iman dia tidak goyah.
Yang ketiga, wal mar'atil azab, wanita yang tak ada suami. Tidak ada suami, kafir pun tak, mukmin pun tak. Maka ini menunjukkan bahawa tidak memberi mudarat pada mana-mana wanita yang tak pernah berkahwin. Jangan kata aku tak pernah kahwin, tak boleh nak menupai suami, nak masuk syurga. Tak. Kalau awak tu baik, anti salihah, mukminah, taqiyah, kamu boleh masuk syurga sendiri, tak payah duk menumpang siapa-siapa. Yang duk menumpang pun tak jadi juga. Oh bangga dia, saya bini isteri, saya ni isteri ustaz, isteri pendakwah selebriti. Sengih dia juga masuk dalam Facebook juga dia pun. Dengan kena luturnya, duk sebelah ustaz. Ustaz nak tegur takut, kita kata tak ada faedah apa-apa. Ataupun na'uzubillah, dia tu baik, suami pula tak baik. Tidak memberi kesan kepada dia. Ataupun dia tidak bersuami, kita mengatakan la yadurruha, tidak memberi apa-apa kesan. Cuma bagaimana di akhirat esok? Bagaimana nikmat syurga kepada orang yang tak ada suami atas dunia? Kita kata tak seduk mikir kat nak cari gawe dalam syurga. Kita fikir biar boleh masuk dulu, Allah Taala akan sediakan pasangan yang sesuai dengan awak. Jangan bimbang. Tidak ada dalam syurga orang tak ada pasangan. Hak tak ada pasangan atas dunia pun berpasangan juga di akhirat esok untuk nak melengkapkan kehidupan berpasang-pasangan. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama. Daraballahu masalan lagi, bahawa annar rajul wa in kana fi ghayatis salah. Dengar ni, hati-hati kita ni. Pak imam, pak ustaz, pak haji, pak lebay. Walaupun suami itu baik, fi ghayatis salah, baik sungguh dia ni. Masjid kok, Allahu Akbar, tak tinggal. La ya'manul mar'ah, jangan dia bagi rasa aman. Tak apa, isteri saya tu ada kat rumah, walaupun saya tak bawa dia mari masjid, walaupun saya tak bawa dia mari kuliah, mari ngaji, tapi dia isteri Pak Haji. La, tidak ada aman. Kalaulah dua wanita tu di bawah Nabi pun tak aman, bagaimana dengan bini kita yang biasa? Jadi menjadi kewajipan kepada cik abang, encik suami, seperti kempen yang saya buat sebelum ni, dan pendakwah lain juga telah kempen, dia panggil masuk syurga sekeluarga. Kena bawa isteri, bawa anak-anak pergi masjid, pergi kuliah, pergi kelas pengajian. Jangan duk kita yang mengaji, bini duk tengok TV di rumah, duk tengok internet, cerita kartun, cerita Korea, cerita karut-karut apa yang ada. Duk mengaji kok tak tahu apa ni, ustaz-ustaz hak mari mana pun tak tahu. Cerita pelik-pelik yang karut-karut itu, bawa hadis palsu pun dia dengar juga. Kita mengatakan ini perkara yang cukup berbahaya. Berbahaya kepada kita sebab kita duk rasa beres dah. Anak-anak saya belaka tu tak beres rupanya. Maka kita rasa sedih sangat-sangat apabila kita duduk kuliah, duduk mengaji, duduk ajar, buat pusat pendidikan, tiba-tiba anak-anak kita, anak saudara kita, orang adik-beradik kita, orang yang kita sayangi lari daripada kita. Hidup mengaji dengan ustaz mari mana tak tahu. Buat balik pula kapur ajaran-ajaran yang tidak mari daripada sunnah Nabi SAW. Kita mengatakan la yughni ankum minallahi syai'a, tidak apa yang boleh kita selamat selain daripada kita kembali kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Itulah doa ayah Nabi Yusuf. Kita hanya mengadu kesedihan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Anak-beranak lari, adik-beradik lari, anak saudara tak mau ikut. Kono-kononnya pakcik dia ni tak betul, orang lain itu betul. Kita mengatakan inilah satu kerugian yang amat besar. Di atas dunia ni masing-masing boleh berkekal lengan, tapi di akhirat yauma tublas sarair, hari yang Allah Taala akan dedahkan rahsia. Maka satu kerugian yang besar, duduk di bawah Nabi tak manfaat. Satu kerugian besar, duduk dengan pendakwah yang duk ajak kita kepada kitab dengan sunnah, tapi kita lari, kita akan rugi besar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda yang ketiga,
Daraballahu masalan lilladzina kafaru, dan juga wa Maryata ibnata Imran. Kata di ulama, tengok nombor 3 ni halus sikit. Dia kata fi hadhil amsal, dalam bandingan ini, minal asraril badi'ah, daripada rahsia yang sangat indah, ma yunasibu siyaqas surah. Sebab apa? Sebab surah ini bermula dengan teguran kepada isteri Nabi, wat tahzir, memberi amaran kepada dua isteri Nabi supaya jangan cuba-cuba menyusahkan Nabi ataupun menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab walaupun mu isteri Nabi, tidak ada manfaat perhubungan kamu dengan Nabi kalau kamu tak ikut ajaran. Sebagaimana yang berlaku kepada dua isteri Nabi, Lut dengan Nabi Nuh. Mereka walaupun duduk dengan Nabi, isteri Nabi melahirkan anak Nabi, seperti Nabi Nuh ada anak, tapi oleh kerana kamu tidak ikut, maka tidaklah faedahnya. Walihadza innama duriba fi hadhihi masalu ittisalin nikah dunal qarabah. Sebab itu dalam surah ini Allah Ta'ala buat bandingan perkahwinan, bukan anak beranak saja. Sebab itu dia mula dengan apa? Mula dengan ya ayuhan nabi, iza talaqtumun nisa, apa ni? Di awal surah kita tadi. Mula-mula dengan keluarga, teguran kepada isteri Nabi. Jadi dia kata surah ini bandingan ittisalun nikah dunal qarabah. Perhubungan perkahwinan. Isteri Nabi Nuh, Nabi Lut, mana melalui perkahwinan. Isteri Fir'aun, perkahwinan. Cuma satu lagi tanpa perkahwinan, wa fi darbil masal bi Maryam bi'tibarin akhar. Untuk Maryam satu dimensi lain, bahawa tidak ada syarat orang nak jadi baik kalau dia tak ada jodoh. Bukan dia tak nak kahwin sebab tak nak sunah lah, itu tak boleh. Ada wanita ni tak ada jodoh. Tak ada jodoh, nak kahwin tak ada. Betul lah, tak ada orang minta dia kau di peringkat awal dulu sibuk dengan nak mengaji. Orang minta dia main dengan you to you ni, akhir kali duduk sorang. Jadi kita kata tidaklah memberi mudarat kalau ada itu keadaannya. Kemudian dalam isu Maryam ni juga nak membersihkan sekali lagi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah dituduh dalam hadisul ifki, orang tuduh dia buat tak baik. Maryam juga telah dituduh oleh puak Yahudi sebagai orang yang tak baik. Karena itu dia lahirkan anak. Kita mengatakan tuduhan-tuduhan jahat itu tidak memberi kesan kalaulah mereka ini bersih dan mereka orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tak seduk pedulikan ke puak-puak kafir itu. Buat serabut je kalau ikut dia. Dia ikut ketuduhan orang, kita nak buat kerja pun tak boleh. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menyesakkan dada, menyesakkan nafas kita, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Tanda yang keempat, Allahu Akbar. Wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Tengok ni. Allah Ta'ala buat bandingan kepada isteri Fir'aun. Isu ni tanda sikit. Dia kata ankihatul kuffar sahihatun. Perkahwin yang orang kafir sama dia sah. Asiyah ni dia kahwin dengan Fir'aun sebelum hari Nabi Musa, sebelum lagi timbulnya Islam. Sebab itulah dinamakan imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Imra'atu imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Jadi isteri-isteri Fir'aun. Maknanya perkahwinan di sebelum Islam diiktiraf dalam Islam. Macam kita hari ni, kalau ada orang bukan Islam masuk Islam dengan isteri dan dengan anak-anak dia, tak payah akad nikah mula. Tidak kata awak berdua ni pergi jabat agama, akad nikah balik dalam Islam. Kekalkan dengan pernikahan dia yang sudah ada, walaupun dibuat di gereja, walaupun dibuat di ketik tokca,
walaupun dia buat di apa ni, di temple apa-apa sajalah, yang pentingnya perkahwinan itu diterima. Was-sahabatu, ramai di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, innama wulidu min nikahin kana qabla al-Islam fi hal syirk. Maknanya ayah-ayah dia kahwin belum Islam, dalam keadaan mereka syirik. Kemudian wahum yunsabuna ila abaihim, mereka dibinkan kepada ayah dia. Tidak ada. Kalau kita bin kat Abdullah ni, Melayu ni ya. Orang Arab tak tahu kabin dia. Cuma kalau dia nak tukar nama dia sikit daripada John kepada Muhammad John, lainlah. Tapi tak payah tukarlah kepada bin Abdullah sebab ayah dia lah. Ayah dia kafir. Udah ayah dia kafir macam mana? Dia lahir dalam masa kawan itu kafir. Jadi pasal itulah ada setengah mu'allaf ataupun yang baru masuk Islam zaman kita ini, dia kata no change. Tidak, dia tak akan tukar nama dia. Cuma dia tambah nama dia ya. Muhammad berapa nama? Chan. Tak, apa contohnya? Bin ayah dia. Bin apa dianya? Dia tak tukar. Nabi pun tak tukar nama-nama sahabat kepada bin yang Islam. Tak, dia tak tukar. Wa qad aslama al-jammul ghafir fi ahdin Nabi. Ramai sahabat-sahabat yang masuk Islam pada zaman Nabi, lam ya'mur, tak ada seorang pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh akad nikah semula dengan isteri dia, tidak ada. Jadi falau kanat ankihatul kufari batilah, kalaulah nikah orang kafir tak jadi, sudah pasti Nabi kita suruh balik. Jadi sebab tu hilanglah satu kepelikan. Pelik sebab apa yang peliknya? Yang peliknya kenapa Asiah duduk dengan Firaun? Kita kata zaman tu, zaman dia tu boleh campur. Zaman kita hari ni tidak ada nikah campur, kecuali nikah ahlul kitab, itu pun kalau ada yang benar-benar ahlul kitab. Ahlul kitab hari ni musyrikun, dia sembah patung Nabi Isa apa itu, tidaklah benar. Maka kita mengatakan wallahu alam, ada juga orang kata ada lagi ahlul kitab. Bagi apa yang saya nampak, ahlul kitab yang benar-benar yang tulis itu mungkin sudah tidak ada. Wallahu alam. Saya kata wallahu alam. Baiklah, kita yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut di sini tentang ruh. Apa ni? Sifat Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhiha. Jadi ini dia panggil sifat seorang perempuan yang baik, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh-contoh ikon yang perlu diperkenalkan. Bila malaikat mari nak tiup roh, dia tengok laki-laki masuk dalam bilik dia, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku minta berlindung dengan Allah. Jangan usik aku kalau mu ni orang baik. Jadi kita kena didik anak-anak kita, anak-anak perempuan kita ni, didik izzatun nafsi. Jangan duk mudah. Ni orang hantar WhatsApp mari, awak siapa? I berkenal dah. Letak gambar dah. Letak apa-apa. Baru yang saya jumpa satu kes ngoti, kes realiti. Budak tu melahirkan anak. Kita pun tengok anak dia. Kata, "Mek, mari mana baby ni?" Dia kata, "Tak tahulah pak cik." Dia kata, dia daripada sekolah balik cuti, ada seorang laki-laki ni kenal dia melalui WhatsApp. Lepas tu mari ambil tengah malam gendo dengan motosikal pergi satu tempat, berlakulah perzinaan. Takdir Allah SWT-nya, benda pelik ini buat sekali tu je. Jadi lalu anak. Allahu Akbar. Orang yang menikah ni tak letih nak beli anak. Pak hospital anak kata orang cari ubat. Hak pelik lagi ni, Tuhan nak tunjuk bukti. Oh, sekali tu ya dia tu. Jadi selalu anak. Lepas tu cari pula suami tu, tak jumpa. Bukan suami, nak cari bapak tu. Lari hasap berat dia tahu kawan ni ada masalah. Ini yang ada bahayanya. Maknanya kita kena latih anak-anak kita belajar dengan sirah Maryam. Maryam bila tengok orang laki-laki takut dia, jadi Allah Ta'ala sifatkan Maryam ahsanat farjaha, yang jaga kehormatan diri, jaga kemaluan diri. Maka Allah Ta'ala beri kepada dia, campakkan ruh dalam rahim dia. Kata di para ulama, anna ruh fil jasadi tunfakhu nafkhan. Ruh tu ditiup. La na'lamul kayf. Lagu mana? Wallahu a'lam. Tak usah duduk mikir. Sebab itulah kita ni waktu dalam perut mak, bila sudah jadi darah, seketul daging, dalam masa 40 hari itu, marilah malaikat tulis amalan dia, berapa dia, dan ditiupnya ruh. Jadi ruh itu nafakha au nufikha. Ruh itu ditiup. Macam mana cara? Itu sifat Allah Azza wa Jalla.
yang maha mengetahui, kita tidak tahu. Subhanakallah walhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, sifat-sifat Maryam dalam ayat ini panjang. Cukuplah kita kata Maryam ni ibu pada Nabi Isa. Nabi sebut tadi Sayyidah, salah seorang daripada ketua wanita dalam syurga. Tamatlah surah At-Tahrim. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam surah yang akan datang, Suratul Mulk, surah yang dibaca pada setiap malam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana kami telah tadabbur surah At-Tahrim yang menunjukkan kepada kepentingan mendidik, menjaga isteri dan anak-anak, menjaga keluarga sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan, ilmu, iman untuk mendidik dan menjaga isteri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, supaya betul-betul beriman kepadamu ya Allah, mengikut sunnah Nabi SAW. Selamatkan kami dan mereka daripada terjebak dengan ajaran-ajaran yang pelik, ajaran perkara-perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, terjebak dengan bidah wal munkarat, menjauhi, menyelisihi sunnah Nabi SAW, supaya kami dan mereka semua selamat di dunia dan selamat aman di akhirat ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.